Istilah peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Saya sejak umur 7 tahun sudah dilatih menjadi tentera Jesus. Saya bukanlah di kalangan penganut biasa yang pikul Bible, pergi gereja dia balik. Tak. Saya dilatih bagaimana ketika umur 7 tahun sudah dilatih menjadi tentera Jesus, yang mana pagi kita pergi sekolah kerajaan dan petang pergi ke gereja. Sehinggalah saya bersekolah Kristian selama 8 tahun dan dilatih menjadi Freemason. Dan saya pernah memegang jawatan sebagai ketua kepada gerakan pemuda-pemudi Kristian yang berpusat di Lawas. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian ke Bandung dan juga di Surabaya dalam bidang Freemason. Dan saya mengkaji Al-Quran itu dengan perbandingan dengan Bible selama 6 tahun. Dan saya terlibat untuk mengkaji perbandingan agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Oleh sebab itu, alhamdulillah, di antara kejayaan saya mengislamkan bukan saja mak dan ayah saya, malah setakat hari ini alhamdulillah lebih 2,000 orang Ustaz islamkan dah. Di atas pelajaran yang saya pelajari dalam bab perbandingan agama ini. Sekembali daripada pengajian di zaman itu, di antara kerja saya mendapat satu gelaran baru dengan nama saya dalam Kristian dulu, Pastor Yohanes. Di antara tugas saya ialah menggantikan tempat ayah saya untuk sembahyang di gereja. Ayah saya merupakan, dia adalah ketua kepada 15 buah gereja. Dan selain daripada itu, di antara kerja saya ialah membaptiskan orang dalam majlis yang disebut sebagai pengampunan dosa. Jadi setelah berkecimpung berapa lama dalam perkara tersebut, dan saya pernah membawa gerakan Freemason ini selama 2 tahun, masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ke negeri-negeri. Tidak terkecuali Bumi Semenanjung ini merupakan persinggahan bagi kami di zaman itu, sebelum pergi bertemu dengan rakan-rakan Freemason daripada Singapura. Oleh sebab tu, tidak keterluan saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, kita pernah jumpa dengan salah seorang padri daripada Persekutuan Kristian Melayu, iaitu bekas padri, sekarang dia masuk Islam balik, iaitu saudara Father Joseph Saleh Omar. Jadi pagi ni saya tak nak cerita bab sangat bab Ramadan ni, pasal ustaz-ustaz semua dia sebut. Kita buat kelainan sikit. Hak tuan-tuan perempuan pun dah 30 tahun dah puasa tak ke Ramadan, tak ingat lagi kot. Nah, cerita Ramadan. Orang Penang kata ceroi, ustaz si Ramadan, dia kata dia. Okey. Maka dalam keadaan semikian tuan-tuan, apabila saya berkecimpung dalam bidang ini, ada 3 punca utama yang menyebabkan saya ragu-ragu dengan agama saya, dan seterusnya. Sebab mengapa saya meninggalkan salib, meninggalkan gereja, pilih masjid. 3 punca utama yang menyebabkan saya, kalau orang-orang Pening kata kalih dah. Nah, maknanya apabila saya tahu bahawa saya mengkaji demi mengkaji, buat perbandingan Al-Quran dengan Bible, mengkaji perbandingan agama, punca utama yang saya kalih daripada agama saya kepada agama Islam ni, 3 agama ni saya belajar. Agama Buddha, dia bertuhan kepada Tuhan lebih pada 3 oknum. Agama Hindu pun sama juga. Tuhan dia pun lebih pada 3 oknum. Tuhan Siva, Tuhan Wisnu, Tuhan Brahman. Dalam agama Kristian pun, dia percaya kepada Trinity. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, tak termasuk Santa Maria. Maka atas dasar itulah saya buka lembaran demi lembaran dalam Al-Quran. Pandangan Al-Quran berkaitan dengan Trinity itu sendiri. Jadi apabila saya berada di gereja, saya pimpin sembahyang dengan berdoa, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat engkau mengutuskan anak engkau yang telah mati di palang kau salib dengan darahnya mengalir. Lebih kurang begitulah bunyi dia tuan-tuan. Jangan hafal syirik. Maka dalam keadaan sedemikian, yang pertama sekali saya jumpa dalam Al-Quran, apa pandangan Al-Quran tentang konsep ketuhanan Trinity dalam Bible itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah kata para ulama yang menyatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Ini pandangan Al-Quran satu. Pandangan Al-Quran tentang konsep
apa nama Yesus sebagai juru selamat ataupun Yesus sebagai anak Tuhan. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa ilal akhir ayat. Apa kata Isa bin Maryam? Pandangan dalam Al-Quran dikabarkan, dan tak kala Isa bin Maryam berkata kepada kaum Bani Israel itu, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan bagi kamu dan membenarkan kitab sebelumku, yaitu isi kandungan Taurat, menunjukkan di situ Yesus dia sebagai rasul dan bukannya anak Tuhan. Maka atas dasar itulah pertama sekali saya cakap dengan ayah saya, bapa, saya nak tanya satu soalan. Bapa hantar saya ke sekolah perbandingan agama dan saya temui kebenaran dalam Islam, dalam bab akidah ini. Saya kata, apa jadi dengan agama kita Kristian? Betul ke Tuhan ini tiga dalam satu, satu dalam tiga, Pak? Tuhan beranak dan Tuhan mempunyai bapa. Kalau Tuhan beranak dan mempunyai bapa, Pak, maknanya dia sama dengan manusia. Lalu ayah saya cakap, kamu jangan tanya soalan ini, bahaya katanya. Nanti bapak punya allowance kena tarik, kata dia. Pasal ayah saya dia ada allowance di gereja. Nanti padri tahu katanya. Kan? Itu satu. Dan yang kedua yang menyebabkan saya pilih Islam ni, iaitu dalam bab pengampunan dosa. Bila ayah saya sakit, di antara tugas saya ampunkan dosa orang. Di gereja tu tuan-tuan kirik apa, laki-laki perempuan datang sorang-sorang pergi mimbar, diceritakan segala kaibannya. Lepas tu kita bawa pergi kolah di gereja. Di belakang gereja tu kadang-kadang dia ada kolah untuk bebak batis. Kemudian kalau tak ada kita buat pergi sungai. Kemudian bawa pergi kolah, bawa pergi sungai, kita tenggelamkan dia, air lebih kurang peras dada, saya pun letak tangan di atas kepala dia. Tuan-tuan pernah tengok tak orang membatis ni? Tak pernah tengok nah. Baik, ustaz nak tunjuk. Tapi tolong jangan salin. Nah, saya pun letak tangan kanan saya di atas kepala dia. Saya pun kata begini, dengan berkat Tuhan Bapa di syurga mengutuskan anak yang mati di palang kayu salib, maka dosa tuan puan diampun oleh Tuhan Bapa di syurga. Maka dia tenggelamkan dia, saya tenggelamkan dia, timbul bagi minum holy water, dapat ampunlah dosa dia. Senang tuan-tuan, nah? Syirik. Itu sah. Kemudian saya balik ke rumah lagi. Saya tanya bapak saya tanya padri-padri yang kecil, padri yang besar pun kita tanya. Saya tanya pada ayah saya kata, Pak, cuba kita fikir betul-betul. Adakah mungkin mana pasal dalam Bible yang autoriti kita ni sebagai pastor, sebagai padri boleh mengampunkan dosa orang? Mana ada pasal dalam Bible? Buka dalam New Testament, dalam Old Testament. Bapak saya dia tak berjawab persoalan itu. Lepas tu dia diam. Persoalan yang ketiga, Bible itu sendiri. Bible itu tuan-tuan, di tangan saya ada 5 buah Bible. Bible dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Kadazan. Dia bukan diterjemah daripada bahasa Hebron, bahasa Injil. Dia telah dicetak, ditulis dalam bahasa itu sendiri. Sekali lagi saya tanya bapak saya, Pak, Bible yang ada di tangan kita ni banyak sangatlah bahasa dia. Yesus ni pandai ke dia cakap bahasa Kadazan ni, Pak? Entah, saya pun tak tahu, kata dia. Bapak saya tanya bapak saya pun tak tahu, kata dia. Maka atas itulah saya kata, bapak, kalau macam inilah, saya dah banyak berdebat dengan ustaz-ustaz ni. Bapak doakan saya, moga-moga saya berdebat, saya akan bertemu dengan seorang ustaz untuk menghuraikan persoalan ini. Kerana saya tanya kepada rakan-rakan yang lain, padri-padri kecil tak dijawab. Malah padri besar pun, padri besar tuan-tuan tahu, sahabat saya juga pergi di Vatican City di Rom, di Itali, iaitu Ustaz Tajuddin Usman. Dia ni kalau balik ke Sabah kena bunuh, tuan-tuan. Sekarang ada di Melaka sekarang. Nah, oleh sebab itulah saya tak sampai ke Vatican City, kerana saya meluk Islam awal. Maka dalam keadaan semikian, saya bertemu dengan seorang ustaz. Saya pergi gereja lagi, tapi saya berdoa. Apabila saya berdoa, saya kata, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat Kau mengutuskan anak Engkau yang darahnya mengalir di kayu salib, Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Pastor dan sister yang lain tergemam. Dia kata, Pastor Yohanes, kenapa you berdoa macam ini? Saya kata, salahkah kita minta jalan yang lurus? Rupa-rupanya ada hikmah, tuan-tuan, perempuan sekalian. Saya dipertemukan oleh Allah SWT seorang ustaz Mutakaris bin Jamiatul Azhar, berdebat dengan dia secara tertutup. Jadi orang Islam ada, orang agama pagan yang Kristian pun ada.
Tadi saya kata kepada Ustaz, saya dah kaji Islam ni selama 6 tahun, 8 tahun saya terlibat dalam pengkajian agama. Saya kata, saya nak minta pada perdebatan kali ini yang ke-9, saya kata, saya minta Ustaz jawab 3 persoalan besar. Kalau Ustaz berjaya menguraikan persoalan ini, insya-Allah saya akan masuk Islam. Saya tak sebutlah insya-Allah masa tu, tuan-tuan. Kan? Maka apabila saya tanya persoalan tentang Trinity, dia boleh jawab. Sampai Z dia boleh jawab. Bila saya tanya tentang baptis, bila saya tanya tentang kitab, dia boleh jawab. Rupa-rupanya Ustaz ni dia belajar perbandingan agama di Mesir. Dia fakulti Usuluddin. Orang yang belajar Usuluddin ni, dia belajar tentang selok biluk sejarah agama dunia, agama samawi pun dia belajar. Jadi saya kata dalam hati saya, bukan saja dia berjaya mengalahkan saya, menghuraikan segala persoalan saya kemukakan, di samping itu dia menghadiahkan kepada saya satu Injil yang kami tak pakai Injil tu, iaitu Injil Barnabas. Injil Barnabas ni adalah ditolak oleh puak-puak Kristian, baik daripada Anglican, daripada Protestan, daripada Roman Katolik. Dia ada 2 Bible yang ditolak. Di antaranya ialah Injil Barnabas itu sendiri, kan ada persamaan dengan Al-Quran, dan ada persamaan dengan dia banyak pada Old Testament, perjanjian lama, ajaran Taurat. Dan yang kedua, Bible yang dia itu Bible dalam bahasa Inggeris, The Wisdom of Jesus. Dia periwayatan tentang Yesus itu sendiri. Maka dalam keadaan semikian, apabila saya kalah, saya kata kepada Ustaz tu, mungkin ini sebab saya menerima Islam, Ustaz saya nak masuk Islam. Dia kata, jangan dulu. Kalau kau masuk Islam, nanti kamu kena ancam bunuh. Saya kata, Ustaz, saya tahu dalam Islam, kalau saya mati pun untuk Islam yang saya pilih ni, tolong doakan saya mati syahid. Saya pun masuk Islam, tuan-tuan. Bila saya masuk Islam, apa yang terjadi? Rumah Ustaz tu dikepung oleh puak-puak Kristian, sehingga masuk surat khabar pengislaman saya dan Ustaz tu sendiri dihalau balik ke Semenanjung. Zaman itu isu sensitif yang dimain ialah Malaya, zaman pemerintahan Datuk Joseph Faring Kitingan. Ketika itu, tuan-tuan, satu surau, satu masjid, 3 gereja berhampiran. Dan ketika itu juga dia adalah setiausaha kepada gereja ASEAN. Maka ketika itulah saya balik ke rumah. Saya tak pergi lagi di gereja, saya dah masuk Islam. Saya nak sembahyang. Saya kunci bilik, saya nak sembahyang. Mak saya tahu saya sembahyang. Dia beritahu bapak saya. Dia beritahu ke bapak saya, rupa-rupanya anak kita dia sudah masuk Islam, katanya. Bukan masuk Islam, masuk Islam. Dan dia ambil sejadah tu. Dia ambil sejadah. Ayah gulung sejadah tu, tuan-tuan sekalian. Dia tetak sejadah tu, dia hembur di hadapan saya. Allahu Akbar. Bagaimana tekanan yang berlaku dalam ayah buat kepada saya. Saya sembahyang, dia ambil sejadah tu, dia bakar di hadapan saya. Saya kata kepada bapak saya, Pak, saya sudah besar. Bapak jangan hina agama yang saya pilih. Macam mana bapak benci pun tentang Islam yang saya pilih ni, tolong jangan hina sampai ke sebegini. Lalu bapak saya, korang hajar punya budak, kata dia. Pandai-pandai kau melawan bapak engkau. Mana bapak nak letak meruah bapak sebagai ketua gereja ini? Kamu sudah masuk Islam, kamu sudah terpengaruh dengan orang-orang Melaya ini, kata dia. Maka dalam keadaan saya tak bapak, tidak ada siapa yang paksa saya menerima Islam. Mulai hari ini, kata dia, kamu bukan lagi anak bapak, dan berembus keluar pada rumah ini. Kalau tidak, siap, kata bapak. Dia masuk, tuan-tuan. Dia bapak sini, walaupun dia ketua gereja, dia ada senapang patah. Tu dia, ujung minggu dia suka memburu. Ketika itu, tuan-tuan, bukan rusa yang diburu saya, yang diburu, tuan-tuan. Bayangkan. Dia ambil senapang tu, dia tembak saya. Dia ada 2 peluru saja. Saya tahu bapak saya ada 2 peluru ketika itu. Dia tembak saya, tuan-tuan. Allah punya kuasa, Allah punya kerja. Takdir Allah Ta'ala, peluru tu tak pecah, meletup ke atas, tuan-tuan. Ayah nak tembak sekali lagi, mak dah dengar dentuman senapang, mak meluru ke depan. Dia pergi pegang muncung senapang tu, meletup ke atas. Ayah nak tembak sekali lagi, peluru dah habis, dia campak senapang tu. Dia ambil semua kain-kain saya, dia hembur keluar. Mulai hari ni jangan lagi pijak rumah ini, kamu pergilah, mana kamu nak pergi. Lalu saya pun kata kepada mak dan ayah saya, Pak, beginilah mak, adik-adik saya yang lain semua berkumpul. Saya kata, saya akan pergi keluar daripada rumah ni. Kalau bapak tak halau, saya pun takkan keluar. Saya kata, sebelum saya keluar daripada rumah ini, mak, tolong halalkan makan dan minum saya. Saya peluk adik-adik saya. Saya kata kepada mak dan ayah saya, walaupun Islam saya pilih sebagai agama baru saya tak jadikan sebagai penghalang memisahkan hubungan seorang anak dengan seorang ayah.
Jika agama Islam ni agama yang benar Pak Mak, moga-moga tahun depan, bukan tahun depan, 7 tahun akan datang, saya takkan tinggalkan solat hajat dan berdoa untuk kamu semua. Bukan sejaman dan ayah menerima Islam, adik-adik yang lain menerima Islam, kaum kerabat belah mak dan ayah menerima Islam. InsyaAllah 7 tahun 8 tahun akan datang, gereja yang ayah pegang 15 buah akan tutup dan mereka akan menerima Islam. Saya keluar tuan-tuan, berhijrah, gilah belajar sikit-sikit, pergi di Institut Dawai Seperkim Taling Jaya, pergi mengaji di Kelantan, masuk pondok kejap, pergi dekat Nilampuri, pergi mengapai Quran. Alhamdulillah, Allah beri kekuatan kepada saya menghafaz Al-Quran 30 juzuk selama 2 tahun 8 bulan. Selepas itu tuan-tuan, sepanjang 7 tahun saya tak pernah tinggalkan solat hajat, doa. Mana saya ceramah, saya minta orang Islam tolong doakan keluarga saya. Saya hantarkan buku-buku perbandingan agama, hantar ke kampung, telefon mereka. Saya beri alamat kepada Ustaz di Semenanjung yang saya kenal, pergi berdebat dengan ayah saya. Penantian saya tidak terlalu lama. Sempena saya mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk pada tahun 1198. Ketika itu tuan-tuan, setiap kali saya membaca Al-Quran, saya niat untuk mak dan ayah saya agar Allah lembutkan jiwa dan hati mereka. Ini keajaiban Al-Quran tuan-tuan. Apabila saya baca Al-Quran, saya mengkhatamkan Al-Quran, ramai tuk guru saya yang saya baca Quran. Di antara tuk guru saya itu ialah saya sempat tasmi 5 juzuk, di antaranya Al-Fadil Ustaz Datuk Firdaus Ismail Al-Hafiz. Tuk guru saya lah tu. Tapi anak murid dia tak ikut perangai macam dia pun. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, apabila penantian saya 7 tahun, mak nangis telefon. Dia kata, nak baliklah, kamu dah lama sangat tak pernah balik, mak sayang kat kamu. Mengingatkan saya tuan-tuan tentang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Sejahat mana pun Nabi Musa, Nabi Fir'aun, ya, akhirnya Allah Subhanahu Taala ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihissalam lahir, Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa itu hanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Lalu yang menemui Nabi Musa alaihissalam adalah isteri Fir'aun yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebengis-bengis mana Fir'aun pun nak bunuh anak-anak yang lahir daripada perut-perut ibu-ibu yang mengandung di kaum Bani Israel. Akhirnya dengan isteri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, membesar juga Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun. Begitu juga mak saya. Saya letak syarat. Saya boleh balik mak, tetapi saya letak syarat. Pertama sekali saya nak balik, saya nak pastikan mak menerima Islam dulu. Mak kata, baliklah dulu, kita kira kemudian. Saya pun balik tuan-tuan, balik dengan penuh keazaman. Pendek cerita, alhamdulillah, saya Islamkan mak saya. Bila saya Islamkan mak saya kata kepada bapak saya, Pak, mulai hari ini bapak dengan mak tak boleh duduk sebumbung, Pak. Kurang hajar punya budak ni. Ini yang kau bawa, kata dia. Pandai-pandai kau pisahkan bapak dengan mak kau, kata dia. Islam apa ini, kata dia. Saya kata, ini hukum Pak, minta maaf, saya kata. Kemudian saya pengaruhi adik-adik saya yang lain masuk Islam semua, alhamdulillah. Bila adik-beradik saya bina kekuatan di dalam. Saya hantar adik saya mengaji di Rusila, di Terengganu. Saya hantar adik saya mengaji di Kelantan. Saya hantar adik saya seorang mengaji di Ar-Razi di Pulau Pinang ini. Alhamdulillah, ustazah adik saya pun dah 2 orang dah. Bina kekuatan dari dalam. Apabila setahun bak dan ayah saya tidak bersama tuan-tuan, akhirnya bapak saya sakit. Tak pergi gereja untuk sembahyang, memimpin, mengampun dosa orang, tak pergi dah. Saya kata kepada mak saya, mak, pujuk bapak tu. Saya bimbang dan risau sangat dia mati dalam keadaan kafir. Maka peranan mak saya, alhamdulillah tuan-tuan, Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Bila ayah saya ni sakit tuan-tuan, dia pernah didatangi, kata dia dalam mimpi dia, didatangi oleh seorang yang pakai jubah putih untuk merawat dia. Saya kata kepada bapak tersebut, Pak, inilah sebab bapak memeluk agama Islam. Iyakah, dia kata. Masih lagi keras hati dia. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita usaha betul-betul, akhirnya bapak saya pun memeluk agama Islam. Bila bapak saya memeluk agama Islam, dipukul curi pula. Masuk Queen Elizabeth kerana kepala dia tuan-tuan, berapa jahitan ni, kepala 2 bulan duduk di hospital. Lalu bapak saya kata, susah sangat menerima Islam. Saya kata, Pak, bukan susah. Ini adalah Allah SWT akan uji ayah menerima Islam. Ingat tak bagaimana tekanan yang bapak buat ke atas saya? Ayah dulu halau saya daripada rumah 7 tahun saya tak balik, Pak. Ingat tak? Bapak nak tembak saya.
Begitu juga Bapak, Allah akan uji karena Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira dia beriman sedangkan tak diuji keimanan lagi? Sesungguhnya Pak, orang-orang terdahulu diuji oleh Allah. Orang-orang generasi awalnya Nabi dakwah mereka ini memeluk agama Islam. Di antara yang tekanannya begitu dahsyat ialah apa yang berlaku pada Sayyidina Bilal, Sumayyah. Sayyidina Bilal, Pak, saya kata, Sayyidina Bilal dijemur di tengah panas yang terik. Matahari memancar begitu panas. Badan Sayyidina Bilal diletak batu besar di dada dia. Dengan keadaan tidak berbaju. Dijemur di tengah panas yang terik. Ada riwayat mengatakan kaki Sayyidina Bilal ini diikat dengan tali, dan tali pula diikat dengan 2 ekor kuda, dan kuda itu lari pada arah bertentangan. Akan tetapi apa yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal? Ahad, ahad. Ayah saya pun senyum, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan keluar juga kalimah ahad ni segelintir orang Islam, kebetulan hari ahad. Nak cuti sembahyang subuh. Bangun sembahyang ahad, kata dia tarik selimut. Bukan kat sini lah, tempat lain insya-Allah. Sumayyah, anak dia berderit di hadapan. Di hadapan dia adalah kuali yang menggelegak yang besar. Anak dihemban dalam satu persatu, ibu-ibu sekalian. Anda semua tidak akan menghadapi rintangan ini. Apa kata Sumayyah? Kalau anak saya habis dihumban dalam kuali yang menggelagak, harta diri saya sendiri, saya sanggup demi mempertahankan nikmat iman dan Islam. Itu dia seorang muslimah yang sebenar. Cabaran kita ni sikit ya pun. Anak tak pakai tudung anak nakai sikit tak nak mengaji. Tu je. Hak cabaran paling besar, suami jadi YB. Naik pangkat sikit, ada pengaruh sikit, sibuk nak kahwin. Maka saya rasa tak ada apa pencemaran sangat. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, alhamdulillah, kita perkasakan usaha dakwah. Ayah saya mewakafkan tanah 4 ekar. 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas, Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Subri Arsyad datang ke sana, pecahkan tanah. Alhamdulillah, pada bulan 7 yang lepas Ustaz Subri datang sekali lagi. Kita atur program dakwah di 20 buah kampung. Selama 6 tahun saya berusaha tuan-tuan. Alhamdulillah, daripada 8 buah kampung, daripada 20 buah kampung yang kita rempuh tu, 15 buah gereja yang saya pegang tu, 10 tutup, kesemuanya memeluk agama Islam. Dan saya bertanggung jawab untuk mengislah mereka, mentarbiah mereka dengan membuka pesantren, membuka madrasah tahfiz secara percuma kepada saudara baru, anak-anak mereka dan juga saudara-saudara lama. Jadi tuan-tuan tengok dalam kerja-kerja dakwah yang saya usahakan dalam pamflet. Jadi alhamdulillah, bila saya dah bina kekuatan pada dalam, Islamkan keluarga saya buat kerja-kerja dakwah di pendalaman, barulah saya pergi belajar di Azhar. Pergi belajar di Azhar, alhamdulillah Allah beri kekuatan kepada saya. Satu subjek pun saya tak pernah sangkut setiap tahun. Balik dapat tawaran pensyarah 3 universiti. Saya tolak kerana saya sayang yang kerja dakwah ini. Saya pernah kerja di Jawi, saya pernah kerja di Jabatan Agama Islam. Saya kata cukuplah, pengalaman yang lampau, saya tak mau terikat, saya tidak mau dikungkung. Maka dengan kesempatan yang sebegini, saya bebas bergerak. Saya pergi di Australia, di Brunei, untuk sampaikan mesej Islam. Oleh sebab kalau saya berada di Semenanjung, jumpa dengan orang Islam Melayu, kerana saya sayang ni orang Islam Melayu ni. Orang Islam Melayu ni alhamdulillah tuan-tuan ni akhlak baik ya. Kalau saya pergi mana pun tuan-tuan, saya pergi Sudan, pergi di Jordan, pergi di Mesir ya, di Mekah sendiri, bila orang tanya ya, dia kata menen anta Malaysia asan nas, dia kata orang terbaik. Dia tak tunjuk ke orang Kadazan dusun dah. Bila sebut Malaysia ni tuan, orang Melayu. Maka alhamdulillah tuan-tuan ya, oleh sebab itulah saya memeluk agama Islam bukanlah kerana paksaan kerelaan saya sendiri, dan saya juga masuk Islam bukan kerana masuk Melayu. Tapi alhamdulillah Allah SWT takdirkan saya kahwin dengan orang Melayu. Jadi tak ada can nak jadi menantu. Saya dah kahwin dah makcik, tapi kosong ada 3 lagi. Anak pun taklah ramai sangat, baru setakat ni 9 orang ya. Nah, barulah kita masuk kepada tajuk yang seterusnya.